Ya Allah, kempunan sampai sudah kita ni. Semua penduduk Madinah bergegas-gegas untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu adalah hari yang amat bersejarah bagi kota Madinah. Tatkala itulah orang Yahudi melihat sendiri benarnya perkhabaran Nabi Habakuk dalam kitab mereka. Sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Kudus datang dari bukit-bukit Faran. Ini ada tercatat dalam Taurat yang dibaca oleh orang-orang Yahudi. Fahamnya ialah akan lahir Nabi akhir zaman selepas Nabi Isa. Nabi ini akan berhijrah ke Madinah. Mereka tahu ini. Cuma di peringkat awal mereka masih beriktikad bahawa Nabi akhir zaman juga min Bani Israel, dari kalangan Yahudi mereka. Karena banyak Nabi Rasul adalah Yahudi. Tiba-tiba Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail, yakni keturunan daripada Nabi Ibrahim, bangsa Arab bukan bangsa Israel. Itu yang jadi marah orang-orang Yahudi, berdendam ke Islam sampai hari ini, sampai kiamat. Mereka bangga dengan bangsa mereka. Tiba-tiba Nabi penutup termu dia jatuh ke bangsa Arab, marah dia. Nah, ini ya yang berlaku. Semasa di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Dikatakan bahawa baginda singgah di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Dia jadi dalam perjalanan nak menyampai, sehinggalah unta tu terlipat kaki terduduk dan dibuat masjid di situ yang hari ini. Dalam perjalanan tu dua rumah Nabi singgah. Itu semua ada kisah-kisahnya yang tersendiri. Ali bin Abi Talib pula, setelah baginda meninggalkan Mekah, beliau terus berada di Mekah selama 3 hari untuk memulangkan barang-barang amanah orang yang disimpankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berhijrah berjalan kaki sehingga ditemuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Quba, dan dia singgah di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Sayyidina Ali masih di Mekah 3 hari. Hari keempat baru dia keluar. Kenapa? Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimpan harta penduduk-penduduk Mekah dengan banyak sekali. Walaupun mereka kafir, mereka jahiliyah, mereka menentang Islam yang Nabi bawa, tapi bab percaya, mereka tak percaya sesama mereka. Semua harta, duit, ringgit, barang, niaga apa, serah ke Nabi, dan Nabi simpan di rumah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian bila Nabi nak bergerak keluar, Nabi ambil satu list nama. Ni wahai Ali, sudah ditulis oleh sahabat kita yang lain, ni nama-nama ni, tuan ni barangnya ni, tolong serahkan semua pada mereka. Aku berhijrah dulu. Hanya setelah kamu selesai kembalikan hak mereka, baru kamu berhijrah. So Ali ambil masa 3 hari cari orang yang hantar. Dalam buku ekonomi dunia dibahaskan sistem perbankan, sistem bank di dunia. Para pengkaji dan pakar-pakar ekonomi dunia, termasuk daripada Eropah Barat, yang membuat kajian ekonomi manusia dan menyalurkan kajian dalam penubuhan bank yang pertama di dunia, hampir semua menyatakan bahawa bank pertama di dunia adalah rumah Khadijah binti Khuwailid. Mereka buat kajian ini. Orang ramai simpan di sana sampai masa ambil keluarkan daripada bank, daripada rumah. Maka daripada peristiwa rumah Khadijah disimpan barang oleh Nabi, itulah mereka mengambil sistem menubuhkan bank di seluruh dunia. Ini asalnya daripada apa yang dibuat oleh Nabi dan Khadijah binti Khuwailid. Maka rumah Nabi, rumah Khadijah, bank dunia yang pertama dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Barat ni dia kaji, tuan-tuan, lepas tu dia buat. Dia implement, masukkan sistem riba dia. Kerana Yahudi menguasai semua. Ini.
Yang awal dari Islam. Banyak kalau saya nak sebut. Di Quba sikit lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap selama 4 hari, yaitu hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Di situ baginda mengasaskan Masjid Quba dan bersembahyang di dalamnya. Itulah masjid yang pertama sekali diasaskan atas dasar takwa selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi baik. 4 hari Nabi di sana bukan untuk berehat. Rehat, kena kopi jantan, tu besok kena pula kek span gula hangui. Makan rehat hari Jumaat. Tak. 4 hari ini penuh dengan gerakan-gerakan strategik. Nabi hantar orang masuk, intai tengok. Pertama, bab keselamatan. Yang kedua, gambaran bagaimana Yahudi di 3 perkampungan ini. Ada nampak ada pergerakan. Kalau pergerakan bagaimana? Persiapan tentera, serang hendak, pasukan pemanah ke benda apa. Semua Nabi ambil secara detail. Kemudian bagaimana laluan. Daripada Kuba ni nak menuju, memang ini entry point tempat masuk. Tapi dari sini ke mana nak membelok? Di mana nak singgah? Kalau singgah rumah siapa? Itu yang singgah 2 rumah tadi itu. Semua itu diatur secara strategi. Siapa yang akan mengiringi? Siapa yang di depan? Lepas yang di depan satu pasukan berkuda, belakang unta, kemudian ada pasukan pejalan kaki, sahabat-sahabat yang bawa pedang. Termasuk 70 orang yang daripada Rubaidah tadi yang di tengah padang pasir yang masuk Islam tu. Lepas tu baru Nabi. Belakang tu siapa pula? Belakang siapa? Melaut ke belakang siapa? Lepas tu kau berjalan kan, kalau ada nak kasidah, apa kasidahnya? Di mana nak disambut? Semua ini diatur. It is not just a coincidence matter. Ini kebetulan. Tak ada. Nabi tidak pernah ajar umat ini berkebetulan. Ikat dahulu untamu, kemudian bertawakallah. Mesti usaha dulu. Perkemaskan jentera, berjuang dulu, lepas tu kita tawakal. Nah, begitu. Jadi semua diatur 4 hari. Hanya setelah hari keempat dah dapat complete info, bank of data pun menunjukkan keadaan selamat, dan baru pagi hari Jumaat Nabi masuk. Di samping juga Nabi SAW mengambil keberkatan hari Jumaat. Menunjukkan Jumaat ini penghulu segala hari. Banyak hari antara hari, tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.